Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk mendengar webinar kami pada petang ini. Saya Haswani Diana Hassan selaku moderator untuk webinar pada petang ini. Sebelum kita memulakan webinar kita pada petang ini, izinkan saya berkongsi serba sedikit kempen yang masih berjalan sekarang untuk RHBIB lah. Okey, kita move on kepada kempen yang pertama. Okey, kita tengok kat sini gambar kereta. Adakah tuan-tuan, puan-puan sudah tahu jika anda trade dengan RHBIB, tuan-tuan boleh join lucky draw untuk mendapatkan pelbagai jenis hadiah. Nak dapat kereta, nak dapat cash ataupun kita nak tahu macam mana dia punya cara. Okey, untuk kempen Electrify Your Trades, sebenarnya kempen ni dah bermula 1 Februari 2023 sehingga 31 Disember 2023. Actually dalam ni ada 236 hadiah menarik untuk semua klien kami yang mana tuan-tuan boleh trade online ke, offline ke ataupun layak dua-dua untuk join. Next. Okey, untuk macam ni kita nak join, tuan-tuan hanya perlu untuk trade saham syarikat ataupun trade di dalam pasaran hadapan. Setiap trade akan dapat tiket cabutan bertuah. So ini dia punya contoh trik dia lah, dengan setiap nilai RM1,000 Malaysia. Jika trade saham syarikat dekat Bursa Malaysia, kita guna normal account, so kita dapat satu tiket. Kalau macam value RM1,000 tu untuk kita trade foreign order, kita dapat 2 tiket. So untuk next. So dekat sini juga kita ada kempen yang mana zero fee brokerage untuk akaun baru yang dibuka secara eKYC ataupun online. So tak perlu dah nak susah-susah datang ke office kami untuk sign form. Sekarang kita ada platform terbaru, melalui eKYC kita boleh buka akaun. Dan kita dapat pula kira untuk siapa buka sekarang, kita dapat pula untuk trade 1,000 brokerage sampai 1,000, berakhir sampai 30 Jun ni. Dah nak tamat tu. So untuk buka akaun CDS RM10 saja. Kalau untuk dapatkan free brokerage tu, setiap yang masuk, setiap yang ada trade, kita boleh dapat lah untuk free. Yang mana kalau kata akaun CDS pun boleh free untuk akaun, tapi setelah RM10 tu dia orang akan masukkan balik ke dalam akaun setiap 25 hari bulan seterusnya selepas akaun dibuka. Lepas tu kita dah boleh start enjoy untuk membeli saham secara online tanpa perlu membayar tambang brokerage. Menarik kan? So kita tengok pula yang lain punya kempen. Next. Okey, yang ni kita boleh dapatkan 2 kali tiket cabutan bertuah untuk trade menggunakan SMF account. Untuk SMF tu apa dia? Share Margin Financing. Untuk dalam saham syarikat ni ada macam-macam jenis account lah. Kalau kita tengok yang biasa kita panggil normal account, kalau kata yang untuk macam SMF ni, kita boleh beli saham melebihi daripada T+2. Maksudnya kita boleh tarik saham tu selama mana yang kira tuan-tuan dengan puan-puan mahu. Tapi kena ingatlah, mesti kena ada collateral lah. Yang penting, yang menariknya apa dekat sini, SMF ni hanya 4.75% je setahun. Yang mana agak rendah lah berbanding daripada dekat luar-luar punya kira bank ataupun broker yang tawarkan produk SMF ni. So kita tengok pula next punya kempen. Banyak betul RHB ni kempen kan. Ni semua untuk tuan-tuan, untuk puan-puan menikmati kita punya kira kaedah, semualah yang baik-baik je. So kempen seterusnya kita ada SMFI. Yang mana kalau kita buka akaun ni, kita dapat 3 tiket untuk 1,000 nilai saham yang kita beli. Macam tadi kan kita cakap macam mana nak join, nak dapat kereta Mini Cooper tadi. Kalau kita guna beli untuk akaun SMFI ni, kita lagi lebih tiket kita akan dapat untuk cabutan hadiah Mini Cooper tu.
Kita beli macam biasa, tapi untuk SMFI ni kira kita ada collateral cash, kita boleh beli 2 kali, pack share kita boleh beli sekali, yang mana sama juga macam dengan SMF yang tadi, cuma untuk Islamic dia hanya untuk kaunter-kaunter Islamic saja. Okey, yang last sekali, next. Yang ini last but not least, kita ada kempen beli unit trust. So beli unit trust dapat tiket cabutan bertuah untuk memenangi sebuah kereta X50. Kereta lagi, banyak betul kereta. Jadi untuk setiap unit trust ni, setiap RM500 nilai subscription fund, kita akan dapat satu tiket entry. Banyak-banyak actually dekat kita punya unit trust banyak fund-fund menarik untuk tuan-tuan puan-puan pilih bergantung kepada risk appetite anda lah. Okey, last sekali. Okey, yang ni siapa yang ingin buka akaun saham syarikat, saham hadapan, futures ataupun siapa yang nak trade crude oil, palm oil, gold, index ataupun siapa-siapa nak beli saham, lepas ni boleh tinggalkan nama, nombor telefon ataupun bandar. Nanti tim saya akan hubungi dalam masa terdekat. Maksudnya saya secara ringkas saja saya terangkan mengenai kempen, produk apa yang kita ada. Kalau ada apa-apa pertanyaan selepas ni boleh tanya dealer masing-masing ataupun boleh type je dekat chat box kita. Okey, tanpa panjang lebar lagi, kini tiba masanya lah. Tanpa saya melengahkan masa, saya menjemput presenter kita pada hari ini iaitu Puan Suraya Abdullah, dual license dealer representative yang berpengalaman melebihi 10 tahun dalam bidang ni. So, dengan segala hormatnya saya persilakan. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan ribuan terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian yang sudi meluangkan masa menyertai webinar pada petang ini bersama kami. Saya Nur Suraya binti Abdullah daripada RHBIB Teluk Intan. So saya adalah presenter untuk petang ini. Okey, so tanpa buang masa kita akan teruskan apa yang kita akan sharing dan jika ada soalan anda boleh letakkan di ruangan chat. Okey. So ini sedikit penafian. So slide di sini adalah hak milik RHBIB dan tidak boleh dipaparkan di mana-mana tanpa kebenaran daripada RHBIB ya. Okay. So kita start dengan tawaran awam IPO. Saya rasa kebanyakannya ramai yang dah tahu apa itu IPO. Okay, mana yang kurang tahu itu, okay, IPO ni adalah tawaran awam permulaan. Okay, so mana syarikat persendirian yang nak bertukar status kepada pemilikan awam, so mereka akan buat IPO ni lah. Okay, IPO ni akan didagangkan dekat dalam Bursa Malaysia. Okay, dan ditawarkan kepada awam dan institusi. Okay, ini adalah proses penyerahan IPO. Okay, dia akan start dengan prospektus, dia terbitkan dulu. Okay, dan dia akan bukakan tawaran pada umum. Okay, ada tarikh dia. Dan okay, kemudian kita akan tengok permohonan umum ditutup pula. Selalunya dia akan tutup jam 5 petang lah pada tarikh yang ditentukan. Okey, selepas permohonan ditutup, selalunya 2 hari kemudian lah, okey, akan ada balloting atau penjamputan saham. Kemudian baru diagihkan saham tu masuk di dalam CDS yang berjaya dan kemudiannya adalah tarikh listing lah pada hari listing. Okey. So untuk IPO ni dia bergantung kepada individu. Ada yang nak jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okay. IPO ni boleh didagangkan dalam masa jangka masa pendek. Maksudnya nak jual pada hari pertama senarai. Okay. Ataupun jangka masa panjang ni diorang nak simpan. Mungkin untuk mana yang IPO yang ada dividen polisi, so orang aim untuk ambil polisi lah.
Dividen Sorry. Okey, ini adalah cara-cara untuk memohon IPO. Okey, kalau dulu-dulu memang kita akan guna form borang lah secara manual, kita kena isi dan kita kena hantar ke registrar. Okey, so kita kena buat bankers check apa semualah. Tapi sekarang ni form tu pun dah jarang orang guna. So orang lebih menggunakan ATM. Okey, so ATM yang setahu saya yang boleh lah RHB, Maybank, CMB, Mbank, okey, banyak lagi. Dan kaedah yang ketiga adalah melalui internet banking. Contohnya Maybank to You. Selalunya Maybank to You ni lebih friendly sikit lah. Okey, dan yang cara yang keempat adalah melalui saham khas Bumiputra MITI. Yang ini yang kita akan sharing hari ini untuk Bumiputra. Okey. Okey, saham khas Bumiputra MITI. Okey, dia tawarkan ni khas untuk Bumiputra untuk menggalakkan Bumiputra terlibat dalam pasaran saham. Okey, tapi dalam MITI ni tak semua IPO yang MITI pilih untuk ditawarkan kepada Bumiputra. Hanya saham yang terpilih sahaja. Okey, so maklumat saham apa yang mereka tawarkan nanti dia ada kat dalam website MITI tu. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, siapa yang layak memohon? Okey, untuk memohon dekat MITI ni individu boleh, syarikat boleh, korporasi pun boleh. Okey, so kalau untuk individu at least kena berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Sebab nanti kita akan bagi bank statement. So mereka akan lihat tu adakah tally dengan apa yang dipohon. Okay. Okay. So untuk mendaftar untuk memohon IPO melalui MITI, yang first sekali yang kita perlu buat adalah kita kena jadi pelabur MITI dulu. Kita kena register dulu. So ini adalah dia punya website. Kejap lagi saya akan tunjukkan terus masuk dekat tempat dia. So bila tuan-puan buka website tu, akan nampaklah makluman dekat situ saham apa yang sedang ditawarkan, saham apa yang dah boleh tengok status berjaya ataupun tidak. So ini contoh borang dekat dalam talian untuk kita memulakan daftar sebagai individu ataupun syarikat. So ini permohonan saham. So bila ada peruntukan saham yang ditawarkan, dia akan keluar macam ni dan kita akan pilihlah untuk memohon. Saya tunjuk step dia. Untuk step-step dia. Yang pertama tuan-tuan kena register tadi saya kata. Bila dah register apa semua, katalah ada IPO yang ditawarkan pada waktu itu. So login masuk yang kita dah daftar tadi. Yang kedua tengok saham apa yang nak. Kadang-kadang ada yang satu, ada dikeluarkan 2, 3. So kita boleh pilihlah saham IPO mana yang kita nak mohon. So baru kita tekan butang pohon. Macam yang tertera saya tunjuk ini contoh yang tahun 2019. So dia ada satu time tu. So kita hanya boleh pilih satu saja dan tekan butang pohon. So lepas tu isikan modal. Jumlah tunai yang nak dipohon. Tapi kenalah tally dengan apa yang kita buat naik statement kita. Dan isi jumlah unit saham yang ingin dipohon. Dan harus diingat minimum kalau untuk apply melalui MITI adalah 3,000 unit. Kemudian kita akan muat naik dokumen sokongan, penyata bank ke, penyata ASB ke, tabung haji ke, apa sahajalah yang kita boleh gunakan sebagai bukti kita mempunyai jumlah wang yang cukup dengan apa yang kita pohon. Step yang keenam, bagi pelabur yang bekerja dengan kerajaan,
haruslah dapatkan surat kebenaran daripada ketua jabatan dan perlu memuat naik di dalam talian. Okey. Kemudian tekan kotak sekiranya pelabur mempunyai pendapatan tahunan berjumlah 300,000 ke atas dan perlu memuat naik sesalinan borang EA. Okey. Step yang seterusnya, okey, kena muat naik penyata akaun CDS. Okey. Penyata akaun CDS ni jika anda tak tahu yang mana satu, anda boleh minta daripada dealer anda sendiri dan mereka akan bagikan penyata CDS tersebut. Okay, so penyata CDS tersebut tuan-puan perlu simpan sebab pada masa akan datang setiap kali nak pohon perlu dimuat naik. Okay, dan step yang seterusnya tekan butang pengakuan. Okay, pastikan dulu segala maklumat yang dah diisi tu tepat dan terkini dan kemudian tekan butang hantar. Okay, so bagaimana nak tahu keputusan selepas dah mohon tu? Okay, selalunya keputusan itu akan diberikan selepas 40 hari bekerja dari tarikh tutup. Okay, dia akan paparkan dekat dalam website macam saya cakap tadi. Okay, dekat bahagian sini dia akan beritahu lah boleh semak dah. So tuan-puan kena login untuk semak status sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, so keputusan apa yang MITI beri adalah muktamad dan selalunya tiada rayuan. Okay, so jika ada apa-apa tuan-tuan boleh hubungi nombor-nombor yang tertera ni. Okay, sekejap lagi saya akan sharing website MITI tu ya. Okay, sekejap lagi. Okay. So, okay. Yang saya beritahu tadi, mula-mula first step sekali untuk memulakan permohonan saham MITI perlulah menjadi pelabur MITI dahulu. So, tuan-puan kena masuk website ni sahamonline.miti.gov.my. Okay. So dekat paparan yang utama ni lah yang akan selalu keluar makluman pasal status, pasal apa saham IPO yang baru dikeluarkan, tarikh tutup, semua dia akan paparkan dekat sini. Okay. So untuk daftar sebagai pelabur MITI. Okay, ini yang kita akan tunjukkan. Okay, tekan yang log masuk ni. Okay. So daftar sebagai pelabur. Tekan yang ini dan pilihlah selalunya individu lah kan. Okay. So yang ini kena pilih. Pilihlah gelaran apa yang nak, cik ke, datin ke. Okay. Lepas tu saya katalah cik. Okay, isikan nama penuh kena sama seperti IC, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, okay, bangsa, lepas tu jantina, okay, alamat rumah, semua yang bertanda star ni semua perlu diisikan ya. Okay, alamat pejabat, apa semua tu, postcode, negeri, okay. Email, okay, email pastikan email yang aktif sebabnya sebarang apa-apa kaitan dengan MITI, permohonan semuanya akan di-emailkan. Okay. Okay, yang untuk kad pengenalan ni, okay, bila kita upload, kita kena pastikan format yang betul PNG, JPEG ataupun JPG. Okay, kalau tak dia akan reject. Okay, okay, yang akaun CDS ni, yang ini yang saya kata penyata CDS tu, jika tuan-puan tidak mempunyai penyata tersebut, boleh minta daripada dealer masing-masing dan mereka akan berikan dan upload di sini. Okay, so status perkahwinan. Lepas tu baca yang ni semua dan tikkan.
Okey. Dan baru tekan hantar. Okey. Selalunya dia dalam tempoh 5 hari bekerja dia akan reply untuk bagi password apa semua. Okey. So kita tengok soalan lazim. So maksudnya bila dah dapat email dah berjaya daftar dan seterusnya itulah maksudnya kalau ada saham yang MITI tawarkan IPO dalam ni, so tuan-puan boleh mohon, okey. Dan selepas mohon tu, kalau macam dulu kita kena hantar dokumen tu pergi MITI apa semua. Okey, sekarang ni semuanya di atas talian. Okey, semuanya kita kena upload dalam talian. Okey, okey, misal katalah selepas tu kita dah tahu status. Dah tahu status berjaya. Okey, bila dah tahu status berjaya, dia akan bagi arahan untuk membuat pembayaran. Okey, so pembayaran tu kadang-kadang ada yang boleh melalui internet banking, ada yang boleh melalui bankers check. So kita hanya ikut arahan apa yang diberikan. Okey, dan bukti resit tu je yang kita perlu kurierkan kepada MITI. Okey. So dekat situ bila dah berjaya tu dia akan ada arahan-arahan tersebut lah. Okey, jika tak pasti boleh bertanya kepada dealer-dealer. Okey. So soalan lazim, siapa yang layak memohon untuk saham khas Bumi Putra ni? So macam saya cakap tadi, individu, syarikat, koperasi, yayasan. Okay. So definisi Bumi Putra di bawah MITI. Okey, ini adalah kategori-kategori Bumi Putra yang boleh mohon untuk MITI ni ya. Okey. Apakah dokumen-dokumen berkaitan untuk memohon saham khas Bumi Putra? Okey, yang macam saya cakap tadi, perlukan penyata CDS. Okey, lepas tu salinan penyata bank 3 bulan terkini. So bila nak mohon nanti kena upload yang 3 bulan terkini. Okey, ataupun boleh bagi kalau macam contohlah dekat yang dalam bank kurang sikit sebab kita ada in out dan balance tak berapa kukuh kan. Okey, so boleh sertakan penyata ASB ke, tabung haji ke, fixed deposit ke, boleh masuk dalam tu. Okey, dan bagi pelabur yang bekerja dengan kerajaan, perlukan surat kebenaran daripada ketua jabatan. Okey, kalau syarikat pun ini. Okey. So bagaimana cara nak mendaftar sebagai pelabur MITI yang seperti saya tunjukkan sebentar tadi. Okey. Ini. Okey, prosedur dia hanya daftar sebagai pelabur MITI, lepas tu mohon dalam online. Okey. Ingat minimum adalah 3,000 unit. Okey, uploadkan semua dokumen yang diperlukan. Okey, dan butang hantar. Okey. Okey, keputusan macam saya cakap tadi diberitahu di dalam website dan perlu perlu login untuk tahu berjaya ataupun tidak. Okey. Okey, kenapa penyata kewangan sangat penting? Okey. Permohonan akan ditolak sekiranya permohonan tidak dapat mengemukakan dokumen penyata sumber kewangan untuk menunjukkan kemampuan yang mencukupi bagi melanggan unit saham yang dipohon. Misal katalah kita apply, kita pohon Malaysia RM50,000. Okey, tapi penyata yang kita lampirkan pada mereka, kita hanya ada RM10,000. So diorang akan pertimbangkanlah berdasarkan penyata kewangan yang kita lampirkan. Okey. Sekiranya pemohon adalah individu, boleh ke suami, isteri ataupun anak-anak juga memohon? Okey, boleh ya. So kadang-kadang diorang takut dapat sikit ke apa ke, so diorang akan mohon menggunakan akaun isteri, akaun anak-anak lah untuk dapatkan lebih bahagian. Okey, sekiranya pemohon bekerja dan dalam masa yang sama belajar di IPT, adakah pemohon layak memohon saham khas Bumi Putra?
Okey, kalau student adalah tidak layak tapi hanya boleh yang kiranya 18 tahun ke atas dan bekerja tetap. Okey, lagi satu yang saya nak ingatkan. Okey. Okey, mulai 1 Februari hari tu, okey, misal katalah kalau dulu mana saham yang berjaya di pohon dan kalau tolak sepenuhnya memang akan digantung selama 6 bulan. Tapi masih boleh buat surat rayuan. Tapi sekarang jika tuan-puan berjaya dapat dan tuan-puan tolak ataupun hanya ambil, misal katalah dapat unit 10,000 unit tapi hanya bayar untuk 5,000 unit sahaja. Yang ini pun sama juga sekarang MITI dah letakkan syarat akan digantung selama 6 bulan dan tiada surat rayuan. So maksudnya kalau dapat memang kena buat pembayaran penuh. Okey. So okey. So itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Jika ada yang segan nak bertanya di dalam ni, boleh letak di ruangan chat. Okey, terima kasih Puan Suraya di atas sharing info yang bernas untuk rujukan tuan-tuan semua. So diharap tuan-tuan dengan puan-puan dapat menambah ilmu mengenai topik kita pada hari ini. So ada apa-apa sebarang persoalan, pertanyaan, confused ke, nak tahu macam mana ke, boleh type di ruang chat yang disediakan. Kita ada lagi masa lebih kurang dalam 5 minit lagi. Okey, cara pembayaran MITI. Okey, MITI ni dia kita pohon dahulu. Okey, kita pohon dahulu dan macam yang saya katakan kita perlu sertakan penyata kewangan kita. So MITI akan tengok, okey, tally tak dengan apa yang kita minta. Okey, bila dia dah bagi status permohonan, maksudnya nanti kan beritahu selepas dah berjaya ataupun tidak. Okey, misal kata dah berjaya, okey, baru buat pembayaran time tu dan ikut kena hantar dan buat pembayaran sebelum tarikh tutup. Ada lagi apa-apa soalan? Yang tak clear ke ataupun segan nak tanya ke? Okey, sekarang kita ada lagi satu soalan Puan Suraya. Okey, daripada Cik Ayub kita. Harga saham di pohon berubah selepas berjaya. Bagaimana untuk pindaan jika ada? Okey, yang untuk ni selalunya MITI akan pulangkan semula kepada pelabur sama ada mereka akan memberi dalam bentuk cek ataupun akan masuk di dalam akaun bank tuan-puan selepas pembayaran dibuat. So mana yang perbezaan tu mereka akan kembalikan balik duit. Okey, Cik Ayub, jelas? Maksudnya kira ada lebihan duit, diorang akan bayar balik lah kalau ada pindaan dibuat. Okey, soalan seterusnya. Kalau berjaya baru kita bayar melalui akaun bank kita kan? Maksud soalan ni bila dah berjaya baru bayar.
Maksudnya mungkin kita buat online banking ke ataupun kita buat bank transfer ke, macam mana tu Puan Suraya? Okey. Betul. Selalunya selepas berjaya, okey, MITI akan beritahu cara-cara pembayaran. Okey. So kadang-kadang mungkin kalau amount yang tak banyak, dia boleh melalui internet banking ataupun bankers check, bank draft. So dia akan berikan kita arahan bagaimana kita perlu buat pembayaran tersebut dan ke akaun mana yang kita perlu buat pembayaran, dan resit pembayaran harus diberi kepada siapa. Semua arahan tu akan diberi selepas dimaklumkan berjaya. Maksudnya memang kita kena alert email ataupun dia punya page, maksudnya kena make sure semua benda kita follow dia orang punya instruction, selalunya akan berjalan lancar lah untuk kita punya pembayaran tersebut. Okey, kita masih ada masa lagi. Ada sesiapa lagi nak bertanyakan soalan? Okey, soalan seterusnya, biasa bila kita mohon di MITI, berapa lama tempoh yang kita kena tunggu? Okey, kalau ikutkan berdasarkan kepada MITI, selalunya tempohnya adalah 40 hari daripada tarikh tutup permohonan. So maksudnya kita kena alert lah selepas tu dekat website dia sama ada status permohonan dah boleh disemak ataupun belum. Okey, soalan seterusnya dari Cik Hamiruddin. Okey, 3 CDS boleh buat 3 permohonan tak? Maksudnya 3 CDS yang berlainan ke ataupun yang sama Cik Hamiruddin? Okey. Yang berlainan. Okey. Setahu saya tidak boleh sebab dia hanya akan perlukan satu CDS sahaja. Okey. Dan bagi yang memohon bagi yang ada lebih daripada satu CDS, okey, kadang-kadang diorang tak ingat tau. Diorang ni apply CDS yang mana. Okey, saya sarankan disimpan sebagai history sebabnya tempoh status berjaya ataupun tidak adalah 40 hari selepas tarikh tutup. So kadang-kadang kita akan lupa. So kita kena ingatlah yang mana satu CDS kita pohon sebabnya nanti bila buat pembayaran kena isi lagi sekali nombor CDS kita. Dan jika permohonan gagal, tidak boleh merayu. Okey, ada lagi soalan lagi kat sini. Okey, permohonan dari kaki tangan kerajaan boleh beri pengecualian daripada kelulusan ketua jabatan tak? Permohonan yang maksudnya permohonan daripada orang yang kerja government lah maksudnya. Ada tak diberi pengecualian? Okey, setahu saya tidak diberi pengecualian sebabnya di dalam waktu proses permohonan tu perlu upload dan lampirkan surat kebenaran dari ketua jabatan. Memang itu diperlukan sebabnya waktu kita isi sebagai pelabur, kita akan declare kita bekerja sebagai swasta ataupun kerajaan. So bila tu dia akan minta surat kelulusan daripada ketua jabatan. Perlu dilampirkan. Maksudnya kalau tak complete kita tak boleh proceed lah permohonan tu kan Puan? Yes, sebab takut nanti MITI akan reject jika kita tidak lampirkan. Okey, bukan maksud tak yakin. Setahu saya tu maksudnya apa yang saya tahu. So saya berkongsi apa yang saya tahu. Okey, soalan seterusnya, penganggur boleh apply tak? Sebab tadi saya rasa bolehlah Puan Suraya boleh ulang kembali lah dia punya kriteria untuk permohonan melalui MITI. Okey. Kalau ikutkan, okey. Sebabnya bila kita daftar sebagai pelabur MITI tu, okey, di situ akan ada tanya pekerjaan. Okey. Bila penganggur, nanti akan ada question di manakah source of fund. Sebabnya kita perlu lampirkan
penyata kewangan kita. Okay, so di situ akan ada question lah, jika tidak bekerja, di manakah sumber pendapatannya? Okey, ada lagi apa-apa soalan? Kita buka lagi 5 minit lagi untuk apa sebarang pertanyaan, persoalan. Okey, kalau dah tiada soalan, saya akan akhiri sesi untuk kali ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Kalau ada sebarang lagi kemusykilan ataupun confused ataupun yang tak faham, boleh contact dealer masing-masing. Boleh tanya dekat diorang dengan lebih detail. Bagi saya one to one lagi senang nak faham. Cuma untuk sesi kali ni saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang join sesi untuk hari ni, kepada kita punya presenter semua. Jadi akhir kata daripada pihak kami RHBIB, terima kasih banyak-banyak. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.